Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa. Wa kafa billahi syahida. Na'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Allahumma afina fi abdanina. Allahumma afina fi asma'ina. Allahumma afina fi absarina. Allahumma jannibna munkaratil akhlaq. Allahumma jannibna munkaratil akhlaq. Allahumma jannibna munkaratil akhlaq wal a'mal wal ahwa wal adwa. Amin. Alhamdulillah. Pada malam ini kita boleh menyambung kitab kita anak-anak hufaz, Tarbiyatul Aulad fil Islam, pendidikan anak-anak mengikut cara ataupun kurikulum Islam. Perbincangan dan kupasan kita pada pertemuan yang lalu ialah An-Naza' wasyaqaq bainal aba' wal ummahat. Punca yang kedua selepas punca kemiskinan. Punca kedua Dr. Abdullah Nasir Ullah menyebut An-Naza' wasyaqaq bainal aba' wal ummahat. Kamu terjemahkan dengan perselisihan dan pergaduhan antara ni tak baca buku ni. Perselisihan dan pergaduhan antara alif ba, iaitulah yang kedua, punca yang kedua. Selepas punca berlakunya masalah sosial kerana kemiskinan yang menyelubungi setengah-setengah rumah pada muka surat 130. Bawah tu apa dia? Perselisihan dan pergaduhan antara ibu bapa. Bukan kamu berselisih bergaduh dengan pelajar-pelajar tahfiz. Tak. Ibu ayah kamu bergaduh berbalah dan impaknya, kesannya kena pada kamu secara tidak langsung. Dan kita telah baca dan Ustaz telah hurai sampai pada paragraf ataupun petikan perenggan yang keberapa? Sampai mana ikut catatan kamu? Cuba rujuk masing-masing. Kan kita belajar, kita tanda kan? Okey, awak tanda macam mana? Oh, tanda lipat macam tu saja. Tu ada tu catatan tu. Kemudian, okey, orang lain tolong bantu. Ni kan kita belajar dan Ustaz hurai satu. Kita baca satu-satu. Kita hurai satu-satu. So sampai mana? Ni ke ni, ada perenggang dia tu. Kamu tak tanda pada perenggang ni? Ha? Apa dia? Perenggan yang terakhir. Bagus. So perenggan yang terakhir adalah solusinya ataupun cara penyelesaiannya. Okey, setelah dia kata punca sebab, lalu diberi penyelesaian. Sebagaimana yang Ustaz bagi tahu dulu, doktor ini dia kena tahu sebab dulu. Sebab apa? Sebab denggi. Lalu dia bagi ubat berkaitan dengan denggi lah. Sebab dia sakit jantung, dia bagi ubat berkaitan dengan jantung. Sebab dia sakit gigi, dia beri ubat sakit gigi, sakit gusi, sama ada cabut ataupun tampal. Betul? Betul tak? Kalau kita sakit gigi, kita pergi klinik gigi, takkan kita pergi IJN. IJN benda saya? IJN, Institut Jantung Negara. Itu sakit jantung. Okey, jadi punca sakit tu apa dia? Doktor pun bagi ubat. Kalau dia sakit kepala, bagilah Panadol yang sesuai. Takkan dia sakit kepala, doktor beri cabut gigi depan. Doktor tu mabuk ataupun kamu yang mabuk. Kenapa? Dia sakit gigi, pergi kedai bateri. Begitulah umpamanya. So punca kena tahu, sebab kita kena tahu, ataupun satu lagi dipanggil faktor. Setelah kita tahu punca, so kena ada solusinya, penyelesaiannya. Nak selesai macam mana? Dulu kita bincang kemiskinan, punca kemiskinan yang menyelubungi setengah-setengah rumah.
So penyelesaiannya macam mana? Cuba tengok muka surat 130. Nah, mana solusi kat sana? Mana penyelesaiannya? Mana? Islam tak seronok lah Ustaz mengajar pelajar kelas ni. Ni kelas memang tercorotnya. Ustaz ada sebelah kelas kat sekolah tau. Kelas yang paling hujung tercorot. Sedangkan kelas tahfiz ni kelas teratas. Cikgu tanya kalau tak tahu angkat tangan tanya. Jangan cikgu tanya kamu sepandai. Macam itulah. Tak seronok lah Ustaz tanya, kamu senyap aja kan. Okey. Solusinya pada Islam itulah. Kan kita dah belajar, antara yang termaklum bahawa apabila seorang anak tidak mendapat di rumahnya yang boleh mencukupi seperti makan, minum dan pakaian, yang tiada mendapati apa yang di rumahnya, kita urai. Kalau Islam dengan pensyariatan yang adil telah meletakkan asas yang menjamin untuk memerangi kemiskinan serta telah menentukan hak kehidupan yang mulia bagi setiap insan. Islam juga telah meletakkan dalam pensyariatannya undang-undang yang bakal menjamin bagi setiap individu dengan batasan yang sederhana dari tempat tinggal, makan, minum dan pakai. Dia juga telah menggariskan bagi masyarakat Muslim dasar-dasar amali untuk membasmi kemiskinan sehingga ke ampar bumi. Umpamanya menjamin kerja bagi tiap-tiap warga serta memberikan allowance bulanan, baitul mal. Itu solusi. Yang Ustaz kupas apa dia? Peranan baitul mal, peranan zakat, peranan masyarakat, orang kaya membantu dan menolong. Itulah cara menyelesaikan membasmi kemiskinan. Kalau tak ada pekerjaan, maka bagi ruang pekerjaan. Yang telah kita kisahkan dahulu, Nabi menyediakan ruang. Yang kisah apabila Nabi minta seorang yang selalu meminta-minta. Dia malas. Okey, dia malas. Malas dengan tak ada peluang pekerjaan lain. Malas apa dia? Nuju 4 belalang. Dia malas kerja. Belalang. Waktu orang datang, tetamu datang, nak minum air kopi, macam mana menunya? Menunya ialah kuali-kualikan warna hitam. Kemudian kikis-kikis warna hitam, letak di dalam gelas, campur air, nak minum, tutup. Tak tengok juga nuju 4 belalang. Maknanya dia malas. Anak dia yang kerja apa ni, tanam jagung tu seumpamanya. Malas lain. Ni bukan dia malas, tak ada peluang pekerjaan. Okey. Kalau ada dia nak kerja tapi dah tak ada. Kita telah kisahkan dahulu kan, apabila Nabi membuka ruang pekerjaan kepada pengangguran. Saya itu semuanya telah kita kupaskan dahulu. Nabi bagi kepada orang yang tak ada peluang pekerjaan ni, Nabi panggil, kemudian Nabi tanya dia, ada tak di rumah kamu mana-mana harta yang dibolehkan sebagai cagaran? Dia bercakap adalah ibrik, macam cerik, macam kendi yang usang yang lama. Satu lagi hamparan. Kalau hamparan, kalau sejadah lah. Kalau permaidani atau tikar lama lah. Bawa padaku. Apabila dibawa, Nabi open tender. Nabi bagi ruang. Nabi menyediakan peluang dan Nabi menyelesaikan masalah bagaimana orang nak bekerja. Kalau Nabi tawarkan siapa yang nak beli ibrik ataupun bekas ataupun cerik ini. Ada seorang sahabat angkat tangan, dia sanggup beli 1 dinar. Kemudian ni hamparan ni, siapa nak beli? Ada orang nak beli 1 dinar. Jadi dia dapat 2 dinar. Nabi pun bagi 1 saja dinar. Nabi tak bagi 2-2. Nanti dia boros. Nanti dia buat berjuli saja. Okey, dia buat berboros saja. Nabi bagi 1 dinar. Beli komhun maknanya gandum. Kalau kita beli beras lah untuk bagi makan anak isteri. 1 dinar lagi, engkau pergi beli kapak. Mata kapak tu, kaksun kapak. Dia pergi beli kapak, semata-mata kapak. Patutnya dia usahlah kat sendiri. Mana ulunya kan, buat sendiri. Tapi dia bawa kapak-kapaknya. Nabi sekali lagi menyelesaikan masalah. Tak pandai nak kerja, tak ada ruang pekerjaan, Nabi sendiri yang buatkan ulu untuknya. Ambil kayu, potong-potong, letak di dalam mata kapak tadi, jadilah kapak yang boleh memotong. Jadi kombinasi di antara kayu dengan besi yang boleh meruntuhkan kayu juga. Itu pun orang lama tahu kan. Yang akan meruntuhkan kita ni kayu juga. Yang akan menjajah kita ni orang Melayu juga. Umpamanya begitulah. Mereka datang tu, mereka tak boleh jajah. Kenapa? Kuatnya kota Formosa sebagai contoh. Portugal, negara Portugis datang. Tapi bagaimana dia nak pecahkan kota Formosa? Dia akan guna orang Melayu juga.
Yang dia suka kepada 3, harta, tahta, wanita. Kalau perempuan, maka dia bagi perempuan. Kalau dia suka jadi pemimpin, jadi pemimpin. Jadi ketua. Pada orang Melayu ni contoh. Kalau dia nak harta, dia bagi duit. Akhir sekali ada tali balut. Yang menyebabkan kita kalah. Jadi, nak mengalahkan, kena guna orang yang sama. Ini mungkin kamu tak faham, tapi orang dewasa faham kan? Jadi kalau besi, semata-mata besi tak boleh. Kena ada kayu juga yang menjadi ulu, yang menjadi tunggulnya. Letak mata besi tadi kapak, maka dengan kayu juga dia boleh menebarkan batang balok yang juga kayu. Adik faham sikit-sikit kan? Begitulah. Kamu tengok filem Sarjan Hassan tak? P. Ramlee kan? Satu watak nama apa dia ayanda? Buang lah. Watak buang. Yang menjadi penjahat. Seorang lagi watak Hasan sampai Sarjan Hasan. Jadi yang dia berlawan adalah Melayu sama Melayu. Hasan tu orang Melayu, bukan orang British, bukan orang England. Tapi dia berlawan sama dengan Hasan dengan Buang ni. Kenapa? Kerana Sa'diyah ke Nomadiah bang. Yang tu kawan minat pada perempuan kan. Akhir sekali yang tu memihak kepada askar, yang ni memihak kepada penjajah. Akhir sekali lawan, iaitulah kayu sama kayu lah, Melayu sama Melayu. Moga-moga kamu faham dia. Itu cerita yang tak ada kaitan dengan hadis, tapi perkaitan kita kena jaga, iaitulah musuh ambil kesempatan. Macam pokok dia tak boleh tebang dengan kayu. Kayu pokok balak besar, ambil kayu takkan tumbang. Tapi kapak pun tak boleh. Kapak saja kamu nak buat macam mana? Tak boleh tebang. Maka kena guna kayu, letak pada mata kapak, kemudian boleh hayul, walaupun pokok itu besar mana, boleh tumbang. Kembali kepada cerita kita. Cerita kita, Nabi yang menyediakan ulu kapaknya, patut dia buat sendirilah. Nabi dah bagi duit. Peluang tadi, Nabi membantu. Lalu apabila dapat satu kapak yang lengkap, Nabi kata apa dia? Engkau pergi ke hutan belantara sana, jungle, cari kayu api. Hatab ni kayu api. Jangan berjumpa dengan daku kecuali lepas 15 hari. Nabi suruh pergi kerja, cari rezeki. Dengan kapak yang ada, dia pergilah potong kayu, jual mungkin kayu api seumpamanya. Hasilnya dia dapat 15 dinar. 15 hari dia datang, 1 dinar 1 hari contoh, maka dia datang, dia bawa pendapatan, dan ketika itu selesai masalah kemiskinannya. Sebagai contoh. Kamu pun biasa dengar kan? Kalau kita bagi ikan kepada orang, maka dia makan 1 hari habis. Bagi bantuan berbentuk makanan. Pagi dia makan, tengah hari dia makan, malam dia makan, habislah. Besok kena bagi pula. Sebab itu kita bagi pancing. Kita bagi pancing ataupun joran. Maka dia boleh guna sendiri pancing untuk pergi pancing ikan, ataupun joran itu ditangkap ikan. Solusi yang munasabah. Sebab dia tidak selalu mengharap. Jadi 2 bantuan. Bantuan kita bagi ikan, suap makan dia. Tapi kalau bagi joran ataupun bagi pancing, maka dia sendiri berusaha dengan kemudahan yang disediakan oleh kerajaan ataupun orang membantu tadi, memberi luang pekerjaan. Bukan suap saja. Faham anak-anak? Itu contoh untuk solusi kita dah belajar kan? So kat sini ni, masalah perselisihan, apa solusinya? Punca, kemudian sebab, faktor, maka penyelesaiannya macam mana? Sebab tajuk kita apa dia? Sebab berlaku penyelewengan dan cara mengatasinya. Tajuk asal dia asbabul al-inhiraf wa mu'alajatu, sebab berlaku gejala sosial, penyelewengan anak-anak dan cara memperbaikinya. So yang awak sebut tadi ialah yang paragraf yang terakhir kan? Itu dah masuk solusi. Jadi Ustaz tak nak ulang lah. Kalau kamu baca ataupun kalau kamu tak baca pun, kita ingat apa yang kita belajar. Setelah daripada pengarang menyatakan antara gejala-gejala penting yang boleh menyebabkan penyelewengan anak-anak ialah perselisihan yang terus menerus dan kesungutan yang tidak terbatas antara ayah dan ibu pada setiap kali mereka bertemu. Si anak setiap kali membuka matanya di rumah, dilihat pertengkaran yang berapi-api di hadapan matanya, maka sudah tentulah dia akan meninggalkan rumah yang gelap gelita ni. Pun saya kupas panjang lah sampai rumah tu cerah tapi dia anggap gelap. Kenapa? Gelap dengan kasih sayang. Rumah memang ada lampu neon, lampu Kalimatan cerah, tapi jiwa dia gelap. Sampai Ustaz pun juga sebut, jangan biarkan anak kamu jadi yatim. Tambah-tambah yatim piatu saat dia punya ayah dan ibu. Kita ni ada anak dan kita ayah. Anak kita ramai, tapi anak kita tidak rasa kita dia punya ayah.
Dia tidak ada ayah, walaupun dia ada ayah. Dia ada mak, tapi dia tak rasa mak itu wujud ataupun tak wujud. Ini pun kena waspada. Jangan biarkan anak kita jadi yatim saat dia punya ayah. Jangan biarkan anak anda menjadi yatim piatu saat dia punya ayah dan ibu. Salah satunya yang inilah. Ayah sibuk dengan kerjaya, mak sibuk dengan butik dan persatuan, anak kosong jiwanya. Dia rasa macam yatim walaupun dia punya ibu dan ayah. Gelap. Dia tidak rasa kasih sayang, pelukan, appreciate daripada ibu ayah yang ada masa untuk dia sibuk macam mana pun. Ini pun telah kita kupas. Okay. Kemudian kita sambung lepas daripada banyak tadilah, maka sudah tentulah dia akan meninggalkan rumah yang gelap gelita hidu, melarikan diri pada sekitaran keluarga yang penuh kesialan dan mencari teman-teman yang dapat dia menghabiskan masanya bersama-sama agar dia dapat menghilangkan segala kerusingan. Sampailah paragraf yang ketiga sampai paragraf yang terakhir. Kronologinya begitu. So yang nak kita sambung pada agama Islam dengan prinsipnya. Siapa nak baca? Ini maksud solusi ataupun penyelesaian. Nak selesai macam mana? Al-hillu huwal Islam. Al-hillu huwal Islam. Apa dia? Solusinya ialah Islam. Al-hillu penyelesaiannya ialah cara Islam. Dulu pun saya telah kupas. Kita nak selesai masalah penagih tegar, penagih dadah. Mungkin merali bukan cara Islam. Pernah kamu kalau kamu tahu pembacaan politik semasa isu nasional yang berlaku, ada menteri dia bekalkan jarum-jarum percuma kepada penagih-penagih tegar ini supaya boleh selesai masalah penyakit sifilis, HIV AIDS dan juga penyakit AIDS lah. Otak kata memang betul lah. Sebab penagih ni dia boleh berjangkit, kawan tu ada HIV. Okey? Dia pun berkongsi jarum tau. Dia nak isap dadah ini melalui cocok, dia ambil jarum kawan tu, lalu dia cocok untuk masukkan dadah dalam badan dia. Maka secara tak langsung, kawan ni pun kena penyakit AIDS. Otak kata, kita bekalkan jarum percuma. Maka dia bekalkanlah. Mungkin kita pernah ingat ketika itu, Menteri Kesihatannya seorang Chinese. Pemikiran begitulah, ikutnya. Tapi ikut Islam bukan begitu. Dia lebih menggalakkan orang isap dada. Fikir kata otak, memanglah. Tapi masalah lain pula bertindan ataupun bertambah. Kita tutup satu lubang, kita gali 9 lagi lubang. Jadi 10 lubang. Tutup satu, kemudian gali 9. Bila nak selesai? Sampai kiamat tak selesai. Islam caranya, sadduz zara'at, tutup lubang-lubang maksiat. Menghalang. Bukan seolah-olah kita menggalak secara tak langsung. Melayu dia sebut apa dia? Mencegah lagi baik daripada merawat. Biasa dengar. Masalah panggil prevention is better than cure. Prevention is better than cure. Masalah panggil begitu. Melayu panggil begitu. Arab panggil al-wiqayah khairun minal ilaj. Al-wiqayah khairun minal ilaj. Mencegah lagi baik daripada merawat. Jadi sebelum ni menjadi penyakit kronik dalam masyarakat kita nak rawat susah, maka kena cegah daripada awal. Daripada masalah gejala sosial yang kecil, masalah budak sekolah rendah, sampai masalah sekolah menengah, sampai ATPA, IPTS, sampai ke Menara Gading. Apabila kita tak selesai daripada titik virus yang satu, dia akan merebak virus tadi. So mencegah lagi baik daripada merawat. Kamu pun samalah. Yang mula-mula kalau tidak dirawat, dia mula suka isap rokok. Tidak dicegah, mak ayah tak peduli, kawan-kawan pun suruh isap lain lagi. Lepas pada isap rokok, tak jantan lah isap rokok, isap ganja baru jantan. Dia pun bakar dapur, bakar. Ustaz pun kena pandai tunjuk cara. Jangan mu kata aku isap ganja pula. Cikgu dia pandai tunjuk contoh. Lepas tu isap macam-macam. Sama mula-mulanya tak pergi sekolah, ponting, main basikal lajak. Sampai ada mati kan. 6 orang rasanya, malam-malam duduk naik basikal, datang kereta, mati tu je 8 orang. Masalah budak-budak sekolah rendah. Akhir sekali menjadi masalah nasional. So mencegah lagi baik daripada merawat. Okey, kita tengok apa rawatan Islam ni. Agama Islam dengan prinsipnya. Siapa nak baca seorang? Silakan. Okey, bagus. Ingatkan nak tunggu isyak.
Musyawarah agung dulu, siapa nak baca? Okey, bagus. Dia kecil dia malu yang besar. Yang besar malu pada yang kecil. Bagus dia. Ya. Okey, fatah Allah alaih. Itu perenggang yang sebelum akhir. Yang juga tak ada ayat, tak ada hadis, tak ada apa-apa nas pun, maka tugas penceramah ataupun ustaz memberi pencerahan supaya kita faham apa yang dimaksudkan. Islam dengan prinsip-prinsipnya yang penuh kebijaksanaan. Sifat Islam ni al-hakimah. Bijaksana. Bukan bijak sini saja. Kita bijak sini aja. Tapi tak sampai ke sana. Ke sana maknanya sampai ke hari akhirat. Itu istilah sana. Bijak sana. Kita bijak sini je. Dapat 20A pun, tapi kalau rambut kuning, merah, hijau, tahu? Rambut warna-warna. Mandi air karat. Okey, dia bijak belajar. Tapi dia dah aurat, free hair, seluar pendek. Bahkan ada pelacur pun. Ada pelajar genius, pelajar bijak, pelajar pintar. Dia masuk universiti sebelum umur masuk universiti. Kita kan ambil SPM, kan? Lepas tu baru masuk, iaitulah asasi, matrikulasi, ataupun ke Menara Gading. Kecuali kamu masuk IPG, Institut Pendidikan Guru, terus untuk education. Tapi flow-nya begitu. Sekolah rendah, sekolah menengah, masuk U. Betul? Tapi ada budak pintar, Adiputra sebagai contoh. Bijak. Bahkan bukan sekadar nama seorang, banyak Malaysia ni. Nah, Ustaz tak nak sebut nama. Kan ada, dia adalah pelajar jenis, tapi bila pergi ke overseas, kamu tengok gambar dia. Kalau saya sebut tak apa, tak sebut nama kan. Tapi semua kan tahulah. Dia jadi pelacur. Okey? Maknanya bijak satu hal. Akhlak satu hal. Bijak satu hal. Amal satu hal yang lain. Sebab itu Imam Syafi'i kata akhlak dahulu sebelum ilmu. Belajar tentang adab, tentang akhlak dulu sebelum belajar tentang ilmu. Berapa ramai orang yang berilmu tapi tidak berakhlak? Ada seorang tu dia profesor tau. Prof penuh. Veteran, orang lama, otai. Tapi dia bantai student dia kerana tak beli laptop. Waktu PKP kan. Belajar Melayu, dia marah kawan tu, dia cakap macam-macam. Akhir sekali dia pula kena hantam netizen. Kenapa? Kerana akhlak. Mulut dia panggil mulut apa dia? Mulut puaka. Orang tahu mulut puaka, mulut longkang. Jadi tak hormat dia kenapa? Tak ada akhlak. Nabi pun diajar, diutuskan untuk menyempurnakan akhlak. Innama bu'istu li utammima makarimal akhlak. So biasa iri. Tapi antaranya Muhammad bin Idris bin Utsman bin Abbas bin As-Sa'id bin Asy-Syafi'i, Imam Syafi'i kata belajar akhlak, adab dahulu sebelum belajar ilmu. Kerana ramai orang yang ada ilmu tapi tak ada akhlak. Boleh anak-anak? So Islam ni sifat dia bijaksana. Tapi jangan kamu ambil SPM nanti kamu buat macam tu pula. Ustaz Yusri kata bijaksana ialah satu bijak plus dengan sana jadi bijaksana. Nanti BM Julai lah jawabnya. Bijaksana satu patah perkataan. Okey? Tak ada bijak sini, mana ada? Bijak sana, bijak sini. Sebab sana sini. Nah, kalau macam tu munasabah. Munasabah. Lawan dia munasrawak. Tu Sabah ni Sarawak. Ada. Satu lagi munapendi. Dah, munasabah perkataan Arab. Hasabah yuhasibu muhasabatan. Cuma berkebetulan. Iaitu munasabah. Kalau muhasabah kita recall balik. Kita diri kita ni kita kira. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Itu perkataan Arab muhasabah, correction diri. Dia panggil cermin diri. Yang munasabah sesuai. Munasabah dia pakai dengan apa ni serban dia. Munasabah. Yang ni bijaksana.
Faham? Dia panggil abaqariyun. Brilliant, cerdik, bijaksana. Sifat Nabi kan bijaksana. Apa dia bijaksana? Siddiq, amanah, tabli. Siddiq, amanah, tabli. Satu lagi? Fatanah mana? Pandai. Sebab Nabi dia bawa kita sampai ke sana. Ke sana maksudnya ukhrawi, syurgawi, firdausi. Orang bijak dia cerita pasal wawasan. Wawasan contohnya, vision. Tak kira lah 20-20 lah. Habis dah. Bijak buat institusi pemikiran. Bijaknya dia. Tapi kat sini je lah. Lepas tu orang cerita bukan 20-20, 50-50. Tapi masih di sini. Masih di dunia. So kita ada dua. Darain. Apa satu dek? Darul dunia. Satu lagi, darul akhirah. Biar kita bijak di dunia, bijak di akhirat. Kalau tak, lemah. Dalam bahasa al-ajzu, lemah. Tak tahu lemah? Dalam braket kondongan juga, tak cerdik. Tak tahu tak cerdik? Dalam braket, bodoh. Bagus lah. Orang bodoh macam mana? Ikut hawa nafsu. Nabi kata orang cerdik, al-kayyis. Al-kayyisu, orang yang cerdik. Ada dua tanda. Apa dia? Mandana nafsau, dia tidak mengikut hawa nafsu dia. So, kamu dia ikut hawa nafsu. Nak kaya, nak itu ni. Kan banyak dia ikut hawa nafsu. Makhluk ni ikut hawa nafsu. Yang penting kaya. Yang penting dapat perempuan. Yang penting dapat projek. Kan ikut nak hawa nafsu. Orang yang cerdik, dia tidak ikut hawa nafsu. Yang kedua, dia ingat bekalan selepas mati. Kan kita mati ni dia akhirat. Kita nak buat bekal apa dia? Sebab itu, Nabi abqariyun, Nabi bijaksana. Bukan cerita pembangunan dunia sahaja. Tapi pembangunan akidah sampai ke sana. Namanya bijaksana. Faham dek? Macam bela je. Faham kan? Jangan buat bahasa Melayu satu bijak campur dengan sana jadi bijak sana. Jadi adalah istilah satu bijak campur dengan sini, bijak sini. Dia pun buat ayat bijak sini dan bijak sana. So salah. Ada perkataannya berganda sesuai, ada tak sesuai. Okey, pemuda pemudi, betul? Pemuda pemudi. Guru guru. Guru-guri. Guru-guru. Guru-guru sekalian, betul? Pemuda, pemudi. Ada lawan dia. Cikgu. Cikgu-cikgi. Cikgu-cikgu sekalian. Ada perkataan-perkataan begitulah. Jadi kembali kepada bijaksana. Cuma ustaz buat simboliknya, sana tu sampai ke sana Nabi. Jadi Al-Hakim ni bijaksana. Di antara prinsip-prinsip Islam penuh bijaksana. Telah menggariskan bagi si peminang. Ini dia kembali kepada asal usul sebelum kita nak berkahwin. Ini masalah kahwin ni. Apabila kita kahwin, selalu berselisih, selalu bergaduh, selalu bertelagah, selalu tidak sefahaman. Sedangkan Islam ajar, waktu kamu nak kahwin dahulu pun, kamu ikut neraca Islam. Selamatlah. Neraca Islam macam mana? Timbangan Islamnya. Waktu kita nak kahwin, bertunang, dia suruh kita pilih apa dia? Pilih agama kan? Kita dah belajar ni dulu ni. Macam tak belajar Dulu apa ustaz tanya bulan lepas pun tak ingat. Tapi tak apalah, sebulan sekali kamu jumpa dengan ustaz. Tapi kalau kamu tengok kan sebelum nak belajar taklah nampak blur. Kelabu aja kan. Apa dia? Sadu. Okey ni, apa dia? Pilih agama kan. Kalau nak suruh baca hadis payahlah. Tunkahul mar'atu li arba'in. Dinikahi seorang perempuan kerana 4. Limaliha, walihasabiha, wali jamaliha, wali diniha. Fasfal bizatid din taribat yadak. Cuba belik-belik ni pelajaran sebelum daripada ni. Dinikahi seorang perempuan itu kerana 4. Kerana hartanya, kerana keturunannya, kerana kecantikannya, dan kerana agamanya. Ustaz telah kupas ni bukan agama Nabi sebut nombor 4 maknanya ranking first, second, third, fourth. Tidak makna begitu. Kerana Nabi guna wa. Wa ni dan. Bukan ikut tertib. Kalau boleh kompor dah lah kaya. Dah lah keturunan baik. Dah lah comel. Dah lah beragama. Balik sujud syukur lah. Payah nak cari kan? Payah. Kadang-kadang cantik. Ya Allah cantiknya bini. Tapi Iqra 1 pun tak lulu. Kau faham Iqra 1 tak lulu? Boleh baca Quran lah. Iqra 5 baru boleh baca Quran. Iqra 6. Okey lah. Seorang ni. Apa ni. Kaya. Dapat kaya. Kaya semua.
Di Selayang dia paling kaya. Bukan Selayang, Gombok dia paling kaya. Bukan Gombok ni, Kuala Lumpur dia paling kaya. Bukan di Kuala Lumpur ni, di Malaysia dia paling kaya. Nak cari mana ada. Tapi kalau kamu kahwin dengan dia, memang kaya. Kalau kamu kahwin dengan dia, memang kaya lah. Mana orang kaya kat Selayang. Kaya dia banyak harta. Tapi kalau kamu kahwin dengan dia, kamu berjalan dengan dia, orang panggil like Beauty and the Beast. Macam si jelitawan dengan si hodoh. Hodohnya bini kamu. Kaya. Haji nak cari payah. Kaya lagi. Kemudian comel lagi. Kalau gemuk pula kan? Kaya. Tapi punyalah gemuk. Kita dalam 65 kilo. Bini kita 125 kilo. Kalau dia datang duduk atas sofa, kemudian dia letak air buat untuk kita, dia pun letak atas sofa yang sama, melambung kita. Gemuk sangat, cabi-cabi. Jadi payah nak cari. Cabi tak? Kalau misal kata ada dua, kaya, kemudian comel. Yang pula tak ada. Memang kaya. Muka macam Fazura. Kenapa Fazura? Bagus budak-budak ni. Ni Olofa? Tak kena juga. Fiza. Kena. Cik Tak? Oh, Cik Tak belakang dia kena. Kena comel. Comel lah. Comel sangat. Ya, comel. Kemudian kaya. Ada dua. Tapi tak ada satu. Apa dia? Keturunan Malaun mana tak tahulah. Keturunan pula. Keturunan buruk. Entah anak pelacur mana, entah apa ni penjahat mana. Kalau keturunan baik, comel. Tapi miskin pula papa kedana. Jadi payah. Kalau ada keempat-empat, adik. Kalau kamu ada jenis perempuan bini kamu macam tu, balik sujud syukur dia. Sekarang juga sujud syukur. Kadang-kadang dia kaya. Memang dia kaya. Tapi dia tak nak pada kamu. Dia nak ke ustaz. Jadi macam-macam lah. Okey, tapi di antara empat ini, fasbal bidzatiddin, maka pilihlah yang beragama. Terlibat tiada, itu pilihan yang terbaik. So dia nak kembali kita ni. Kalau kita kahwin dulu, kita tak letakkan warna kulit, kita tak letakkan pangkat, comel, kita letakkan agama, selamat. Sebab dia tahu agama. Ni sebelum dia nak bertelaga, sebelum dia nak berbalah, sebelum dia nak bertegang orang, melawan suami, dia kalau beragama, dia tahu erti nusyus. Tapi dia kalau tak tahu, yang tu dia nusyus tu. Jadi dia kata waktu belum nak kahwin dulu lagi, kenalah kita memilih, iaitulah untuk baru yang berkahwin. Hendaklah menggariskan pada pemimpin. Dia kata sepatutnya. Tapi dah kita terlanjur, nasib dah jadi bubur. Kan? Kita kahwin tak ada pilih atas asas keturunan. Tak kira, yang pentingnya comel. Padahal keturunan siapa tak tahu. Lepas tu kita tak pilih pula agama. Agama boleh ngaji, kau boleh solat. Kita tak kisah. Yang penting kaya sebagai jenis. Itulah jadi. Abadlah apa yang kamu nak dapat. Kita dah belajar ada berapa dulu? Ni dah tengok buku tadi kan? Cuba lepas daripada pilih agama yang kedua. Belek buku juga. Mana kalau SPM aku hambak keluar dewan. Sebab apa dia? Meniru ketika menjawab soalan. Apa dia, adik? Okey, tak apalah. Tengok buku pun tak apa. Mana kau cari kat situ bila nak jumpa, adik? Tajuk mula-mula sekali. Tajuk Al-Ikhtiar ala Asasiddin. Pemilihan di atas asas agama. Jadi dia nak bangkit kembali kita. Dia kata, apabila Islam ini, dia telah meletakkan satu prinsip yang penuh kebijaksanaan dengan menggariskan bagi si peminang untuk berkahwin dasar-dasar yang kukuh dalam hal pemilihan isteri. Cuba recall balik. Dulu ada 4. Ada 5 kan? Lepas daripada al-ikhtiar ala asasil asli wasyarafi. Pemilihan di atas dasar keturunan. Ya, tak jumpa lagi. Apa? Nanti bulan depan Ustaz buat rotan ya. Ada tajuk al-ikhtiar ni dik. Adik tengok tajuk, iaitulah pada muka surat 50, 48 kan kita dah belajar dulu kan. Islam suruh pilih apa dia? Kahwin pilih atas pilihan-pilihan yang berikut. Yang pertama, pemilihan di atas dasar jawablah di agama. Yang dua, pemilihan di atas dasar
keturunan dan kehormatan. Al-ikhtiyar ala asasil asli wa syarafi. Nombor tiga, berkahwin dengan wanita-wanita. Tajuk asal dia al-ikhtira' fi zawaj. Nombor empat, dara ingat. Kahwin dengan saudara. Al-ikhtiyar ala tafdilu zawatil abkar. Jadi antara janda dengan dara tu lebih baik anak dara. Itu pun telah kita rupa. Akhir sekali, mana Aiman? Mana Aiman? Aiman. Ya, Aiman. Aku tak kisah. Ya, nombor 5 man. Tajuk dia tafdilu waludul walud, bernikah berkahwin kalau boleh. Ciri dia boleh beranak ramai dan banyak. Ada 2 tanda Aiman. Macam mana kita nak tahu dia boleh beranak ramai dan banyak? Ada 2 tanda. Isyaratan. Yang pertama, tengok hal ehwal keadaan adik-beradik dia. Dia ni anak nombor 12. Daripada abang lo dia nombor 12. Maknanya anak bongsu ramah tu. Lepas tu, mak saudara dia, pak saudara dia, 18. Gombok ada, Muar ada, Sabah ada, Kelantan ada, ramah. Anak saudara dia, kumpul satu dewan tu penuh anak saudara dia, big family. InsyaAllah dia juga boleh beranak ramai dan banyak. Ikut adat lah, ikut hukum adat. Nombor dua, tengok keadaan tubuh wanita itu. Ini semua telah kita belajar. Nanti dia kembali balik pada muka surat 54 dia, sedangkan kita belajar ni muka surat 131 dari tak apalah, kamu tak ulang kaji. Tapi paling tidaknya kamu tahu apa yang kita belajar dulu, dia suruh pilih atas asas agama adalah hikmahnya. Okey, ke depan tu. Jadi ke depannya inilah antaranya dia kata apabila Islam meletakkan garis panduan ketika si peminang untuk berkahwin, dasar-dasar yang kukuh dalam hal pemilihan isteri, sebagaimana dia juga telah menggariskan bagi wali, iaitulah pertanggungjawaban ibu ayah tadi waktu nak menerima menantu tadi pun pilihlah, kerana dia bakal memimpin anak dara kita, boleh jadi imam ke tak, boleh baca Quran ke tak. Orang yang telah dipinang si isteri, jalan yang utama dalam hal penerimaan suaminya, semuanya ini tiada lain melainkan untuk merealisasikan perasaan kemesraan. Apabila wanita tadi dia tahu batas ni dia seorang isteri, sebelum dia nak lawan, sebelum dia nak nusyur, sebelum dia nak derhaka, dia tahu syurga berada di bawah telapak kaki suami dia. Setelah ibu dan ayah. Tapi kalau dia tak tahu nilai-nilai agama tu, dia lawan kita selawan-lawan. Kita cakap 100, dia cakap 10. Kan? Ada seorang isteri tumbuk suami. Biasanya suami tumbuk isteri. Isteri dia tumbuk muka tok laki ni, benjul. Macam kes lemah mata juga. Biasanya dia kena senduk, kena ketuk dengan senduk. Jangan jadi isteri macam tu. Tapi sayang, sasaran tak ada. Mana ada isteri? Cuba awak tengok, ada? Moga-moga dia boleh dengarlah melalui pembesar suara ini. Wahai isteri, taatlah anda kepada suami. Kenapa? Kerana anda boleh masuk syurga dengan mudah dengan melakukan 4 perkara. Senyum budak ni. Kenapa awak suka sangat? Ni Ustaz nak suruh makcik-makcik ni dengar. Yang pertama, sembahyang. Sembahyang. Kalau tidak, kamu bagi tahu untuk kakak kamu, adik perempuan kamu, mak kamu sendiri, nenek kamu sendiri, sebab ada perempuan kat sini. Lepas yang kedua, puasa. Mudah jaga perempuan. Masuklah kamu dalam syurga melalui mana-mana pintu syurga kamu. Nak masuk pintu mana? Pintu tu, pintu ni boleh. Dengan melakukan 4 perkara je. Sembahyang. Sembahyang fardu, jangan culas. Top up dengan qabliyah, ba'diyah, solat nawafil yang lain, solat-solat sunat. Yang kedua, puasa. 30 hari tu. Yang Ramadan tu. Patut top up lah. Puasa Muharram. Puasa senyum. Puasa bila? Ni kita dah tak lama ni. Ni bulan Zulhijjah kan? Hari Arafah nanti. Puasa apa dia lagi? Isnin, Khamis, awal bulan, tengah puasa sunat lah. Di samping wajib. Nombor 3, Aiman. Taat pada Aiman secara benar. Kalau Aiman jadi suami dia, dia kena taat pada Aiman secara benar. Walaupun Aiman memang
Kan? Walaupun contohnya Aiman, tapi dia suami tau. Tak boleh lah you tergeluk gedempur macam badak sumbu, tak perlu saat you. Tak. Kena taat. Kalau dia tak aman, tak boleh masuk syurga. Taat pada suami secara benar. Sampai Nabi kata, kalau aku boleh makhluk menyembah makhluk, hamba menyembah hamba, manusia menyembah manusia, aku akan suruh seorang isteri sembah suami. Sampai begitu sekali. Suami punya makam tu tinggi. Jadi taat pada suami secara benar. Benar satu ketiga. Kamu ingat nombor 4 Ustaz tak nak sebut lagi. Kalau ingat Ustaz baru sebut 3. Aiman, ada 4 ni Ustaz tangguh dulu. Nak masuk syurga melakukan 4 amalan. Nombor 4 tu Ustaz tak nak sebut lagi, nak kaitkan dengan apa dia? Dengan kisah. Seorang perempuan, dia pergi mewakili delegasi ataupun rombongan perempuan-perempuan yang banyak. Kalau kita ada seminar lah, seminar kewanitaan. Dalam perbincangan 3 hari 4 malam itu, contoh, maka dimangkitkan banyak persoalan. Nak tanya kepada Nabi. Di antara soalan yang dibangkitkan, sebab kalau kita ramai-ramai kan, nak pergi tanya, takkan nak pergi 2 buah bah, 80 orang. Tapi, dia mewakili perempuan yang banyak. Dia pergi tanya Nabi. Mana dah hasil perbincangan mereka, masalah kewanitaan, keibuan ini, maka banyak soalan. Antara soalan pertama ditanya pada Nabi, perempuan ini datang, wafidatun. Dia adalah wakil pada perempuan-perempuan di demi seminar ataupun dalam luar sana. Ditanya soalannya, kalau kami punya suami keluar pergi berjihad, kami kena jaga anak-anak kami yang ramai. Kalau suami kami mati, terus masuk syurga. Fa'in asaba, kalau dia timpa musibah, kalau cedera sekalipun, maka dapat pahala. Sebab orang berjihad fisabilillah. Apa buat untuk kami? Kami dapat apa? Susah payah kami jaga anak. Dia pergi, kalau confirm mati masuk syurga. Kalau sebelum tumpah darah ke tanah pun, malaikat akan sambut pergi ke syurga. Jihad fisabilillah. Kami dapat apa? Nabi berkata, Balighi ni sampaikanlah. Baligkan, sampai. Tabligh, sidik, amanah, tabligh, fatanah. Bukan balik sampai umur tu kamu pun, balik juga. Balighi, sampaikanlah. Man laqaiti, siapa saja yang kamu jumpa di luar sana. Bukan untuk wanita yang tanya saja. So, bagi tahu isteri masing-masing. Ni kita suami. Bagi tahu isteri masing-masing. Cuma problem lah Datuk Bendahari. Kalau kita bagi tahu, dia tak berapa nak dengar. Abang siapa? Abang dulu kat kolej duk menolak wanita tu, saya tahu you playboy dulu. Kita baru nak bagi tazkir, dia bangkit buka. Sebab dia tahu sejarah kita, dia tahu nakal kita. Tapi kalau ustaz cakap, ya ustaz. Padahalnya sama je. Suami dia cakap sama dengan ustaz cakap. Tapi suami cakap, dia tak dengar. Ustaz cakap, dia dengar. Biarlah. Memang orang perempuan memang macam tu. Memang macam tu. Nampak semua ni senyum, mengabsahkan jawapan ustaz memang betul. Kadang-kadang dia tegur tu. Ustaz, kalau saya cakap, saya tegur. Memang dia tak dengar. Jadi ustaz juga kena tegur. Dia pergi bisik sebelum ustaz bagi kuliah. Dia kata, saya ada bawa bini tu ustaz. Ustaz tegurlah sikit. Dia suruh upah kita bagi tahu nasihat tadi. Tapi tak apalah kita bagi tahu nasihat. Tapi memang begitu. Rupanya tok lelaki dia cakap, dia tak dengar. Ustaz cakap, dia dengar. Padahal ustaz cakap, tok lelaki cakap boleh sama dengan Quran. Dari sudut psikologi memang begitu. Kita pun samalah. Ustazah lah. Ustazah ngajar SBPI Gombak, ustaz ngajar Taman Melati, ustaz pun Lughatul Arabiyah. Kharij min Jami'atul Azhar Asy-Syarif min Kulliyah Al-Lughatil Arabiyah. Graduan siswazah Universiti Al-Azhar Fakulti Bahasa Arab. Bidang kita. Budak sekolah rendah. Dia punya cikgu pergi tanda salah. Dia tanda salah. Dia buat betul. Contoh maktabul meja kan? Maktabul meja. Maktabatun library. Perpustakaan. Dia bagi betul tanda. Maktabul pun meja, maktabatun pun meja. Macam meja jantan, meja betina. Kita bagi tahulah anak kita salah. Maktabun meja, maktabatun perpustakaan library. Dia kata tak. Muallimah cakap maktabun meja, maktabatun pun meja. Tak deh. Mungkin ustazah muallimah tersalah. Maktabun memang meja. Tapi maktabatun bukan meja. Library. Tak. Muallimah
Semua betul. Dok main tak macam tu. Suruh ustazah bagi tahu, pun dia tak dengar. Kita cakap ayah dia ni ustazah belajar dia tak dengar. Dia dengar cikgu dia lah. Pengaruh cikgu ni kuat. Sebab itu jangan. Kalau salah, tanda salah. Ni duk main gadget banyak. Duk main TikTok banyak. Lepas tu tanda salah betul. Jadi confuse budak. Contohlah ni dek. Contoh betapa dia tak dengar. Kecuali cikgu dia bagi tahu baru dia dengar. Samalah. Orang tino gitu. Tok laki cakap, tak dengar. Tapi cikgu cakap, dengar. Masa Arab ni cikgu ustaz. Ustaz cakap dia dengar. Padahal tok laki dia cakap tu sama dengan ustaz cakap. Tak apalah. Layan je lah bang. Kita layan dia. Ni bawa masjid. Bawa masjid kita cakap, oh lepas tu ada buboyok ustaz. Dia tak dengar. Tak lawan saya cakap lah. Pandailah psikologi kita menyentuh hati dia. Jadi kembali kepada cerita kita tadi dek. Taat pada suami secara benar. Kamu bagi tahu siapa saja. Malakaiti siapa yang kamu jumpa di luar sana. Jadi Nabi suruh bagi tahu, dah ustaz bagi tahu lah kat sini. Jadi abang baliklah bagi tahu isteri. Bagi tahu kalau dia nak dengar, moga-moga dia dengar. Baik tu kalau dia ada kat sini, dia boleh dengar, insya-Allah lah. Kalau tak dengar cakap ustaz, dengar ustaz yang lain. Kalau tak dengar ustaz yang lain, dengar tok guru lain. Bagi pendengaran yang banyak. Lama-lama jinak hati dia, lunak hati dia. Sebab dia tak banyak dengar ni. Tak banyak ada majlis ilmu, tak banyak dekat. Jadi dia tak tahu kadang-kadang. Tama-tama kita ambil latar belakangnya, dia bukan pendidikan agama. Sabar je lah. Tapi kena bimbing. Sepatutnya kita ajar dia tahu. Kita ajar dia kunut, ajar dia Al-Fatihah, ajar dia tahiyat. Kita kena ajar. Ayu alimu, ajar dia mengaji. So kalau kita tak ada macam mana tu? Ajar dia taat akidah. Seorang suami wajib ajar isteri. So kita sendiri pun tak belajar usuluddin, akidah, falsafah. Kita bawa dia dengar orang mengajar sama-sama. Pendekatan, approach. Anda pun tak pasti. Adik-adik khusyuk tengok ustaz. Kalau tuan-tuan pun duk tengok muka anak yang maco ni. Sampai terbabah azan. Azan dah tak? Pakai lajak teruslah. Hari ni tak ada muazzin lah. Tu bila? Boleh lah? Anda pun tak pasti. Kalau lajak sampai pukul berapa? Sampai pukul 10. 10 kau duduk sini aku nak balik. 10 lambat sangat dek. Sampai pukul 9. Boleh izin lah? 9 makna kita terus solat lah. Tak ada lawangan azan. Hadirin sidang jemaah. Anak-anak hufaz, cerita kita tadi pasal sampaikanlah kepada siapa yang kamu jumpa wanita di luar sana. Nabi kata, ibliri baliri man laqaiti, siapa samu yang kamu jumpa. Apa dia bagi tahu? Sampaikan kepada mereka. Anna ta'ata, bahawasanya ketaatan. Az-zawjah, seorang isteri. Li zawjiha, kepada suaminya. Bil ma'ruf, dengan cara yang baik, dengan cara yang betul. Ta'dilu zalika, menyamai pahala suami kamu yang pergi berjihad di jalan Allah. Walaupun dia tak pergi berjihad, tapi pahala tadi. Sampai Nabi kata bahawasanya ketaatan seorang isteri pada suami menyamai pahala jihad fisabilillah. Yang suami dia terus masuk syurga. Kalau gugur pun darah akan disambut oleh para malaikat. Tapi Nabi sebut hujung tu. Sapi sayang 1000 kali sayang. Amat sedikit sekali wanita yang taat pada suami. Itu Nabi sebut hujung. Itulah realitinya. Baru ambil nombor 4. Aiman. Habis dah kan? Ustaz nak buat contoh-contoh yang banyak tadi. Jadi taat pada suami secara benar. Nombor 4 Aiman. Apa dia? Semayang, puasa, taat pada suami. Nombor 4. Tanya ayah-ayah tu. Kita kena tahu tau. Supaya paling tidak kita bagi nasihat. Orang kena taat pada saya. Sebab hadis Nabi sebut. Orang nak masuk syurga ni senang je bagi wanita. Saya payah cari rezeki untuk awak. Nafkah, kerja itu ini. Allah soal banyak saya. Awak nak masuk syurga senang je. Awak jaga semayang awak, jaga solat awak, jaga puasa awak. Lepas tu awak taat pada saya. Kecuali kalau awak tak nak taat pada saya, boleh. Saya suruh benda maksiat, benda dosa. Kan saya suruh awak bertudung saja. Kenapa susah saya nak taat? Tapi pandai-pandailah cakap. Jangan kita tengking sindir dia. Sebab kita tahu kan, dia apa dia? Ibu singa. Dia kita jadi kambing. Langsung pandai-pandailah. Satu lagi tackle hati suami ni, Amdahari dan kawan-kawan. Dia kena ada kaedah. Dia panggil kaedah burger. Tahu burger? Nah, kita nak nasihat, nak tegur dia apa? Kena guna teknik burger. Malam ni ada burger? Tak ada. Buka puasa tadi. Burger. Ni kenapa datang lambat? Saya dah tahu kat sini pukul 8 tak datang lagi. Tapi tak apalah. Kamu mandi apa semua hari ni, hari Senin. Tak apalah. Tapi burger. Tahu burger?
Bukan saja tanya lepas ada burger ke apa benda. Burger. Ramli burger. Jadi kita nak tegur isteri kena ada teknik burger. Burger apa dia? Dia ada roti, dia ada daging ataupun ayam. Ikutlah burger ayam, burger daging. Kemudian ada roti balik. Berlapik-berlapik. Lapik dengan dia. Roti, daging, roti. Burger macam tu. You kaedah nak tegur isteri abang, kena guna kaedah burger. Apa dia mula-mula abang puji. Puji, lepas tu abang tegur. Tegur tu pun nasihat tu pun kena guna lah rasa-rasa. Lepas tu abang puji dia balik. InsyaAllah diterima. Kan? Contoh puji. Pandainya awak kemas rumah ni. Tip-topnya rumah kita. Puji dia kembang-kembang kan. Ya, lepas tu kita nak tegur. Memang puji kawasan ni. Tapi kita kata, awak pandai kemas apa ni dalaman rumah kita. Tapi jangan lupa lepas ni mop tandas. Kita suruh dia tu. Sebenarnya kita tengok dalam tandas tu tak bersih. Jadi itu belum bentuk perintah. Itu dia puji. Kalau awak mop lagi tandas, mesti rumah kita tip top A+. Kita puji. So lainlah pendekatannya. Kalau kita langsung tak puji, dah lah tandas tu busuk, pengotor betul lah kamu ni pemalas. Dia tak dengar. Boleh? Itu contoh je lah. Balik beli burger nanti pun nak explain kepada kawan. Ni cerita pasal dia mana? Cerita nak nasihat, nak membimbing dia, sabar je lah. Memang kerana dia begitu. Pernah cerita kan? Apabila Omar nak didatangi oleh sahabat. Sebab nak minta petua ataupun nak minta nasihat bagaimana supaya dia tidak diletir oleh isterinya. Omar ni, kamu tahu Omar? Omar ni kawan dah lawan, takut tahu. Lau jabun min jabin, kalau satu lorong dijalan oleh lorong Omar, lorong tu Omar lalu. Tiba-tiba Iblis datang, lorong yang sama. Jumpa junction. Omar nak pergi sebelah kanan, Iblis asal nak pergi sebelah kanan. Tapi dia tengok tapak kaki Omar, dia pergi sebelah kiri. Jumpa JKK. Faham tak? Sampai begitu sekali. Sebab tak nak bertemu dengan aurat Omar. Omar berani. Sampai waktu dia nak hijrah, dia buang kerih. Kalau kita kerih lah. Kerih dengan sarung, sarung tinggal kat rumah. Sebab waktu cabut sarung, tengok filem Mak Kilau. Berapa? 1 saat hingga 3 saat. Jadi, 1 nyawa dah melayang. Jadi, membazir masa saja. Kalau kita, kena pula Laksmana hang tua. Berlawan pula hang jebak. Siap berpantun lagi. Kan? Maksudlah kita kaya dengan pantun kan. Kalau roboh kota Melaka, papan di Jawa, hamba dirikan. Kalau sungguh bagai dikata, jiwa dan raga, hamba korbankan. Siap makan sirih lagi rasanya. Contohnya, pom bersilak kat sana, pacok tangan sari kat sana. Tak apalah, Melayu, banyak pantun, seloka, gerinda. Ni tak ada masa nak berpantun, jawab tu lah pun tak ada. Siapa nak mati cepat, tunggu aku di belakang bukit sana, aku nak hijrah. InsyaAllah begitu. Dia pergi tawaf 7 keliling kat Kaabah. Dia pergi solat di makam Ibrahim. Lepas tu dia pergi ke Mas'ah. Mas'ah ni tempat sa'i agak tinggi bukit tu. Dia kata man siapa? Arada yang berkehendak. Siapa yang berkehendak? Man arada antar mula zaujatu. Barang siapa nak meninggalkan isteri dia jadi armalah. Armalah maknanya janda. Man arada an yu'tima waladu. Siapa yang nak meninggalkan anak dia jadi yatim. Siapa yang nak meninggalkan emak kehilangan anak lelaki dia. Falyalkini wara'a hazal wadi, kamu jumpa aku di belakang wadi sana. Apa maksud dia? Kalau dia suami, dia nak tinggal bini jadi janda. Apa maksud dia? Suami dia mati. Kalau dia seorang anak dan ayah, siapa yang nak tinggal anak dia jadi yatim? Faham tak ni? Siapa yang nak tinggal isteri jadi janda, siapa nak tinggal anak jadi yatim, siapa nak tinggal mak kehilangan anak laki tunggal dia, jumpa aku di belakang sana. Aku nak hijrah ni. Tak faham juga bahasa Kelantan. Siapa nak mampu cepat, tunggu aku nak hijrah ni sekarang. Tak ada orang pergi tunggu dia. Berani dia. Berani Omar. Omar berani. Pernah budak menangis. Mak dia tak erti nak gaya macam mana supaya senyap budak menangis. Budak ni menangis macam nak pergi mall kan. Dia nak itu, ini. Mak dia pujuk, tak apalah dapat gaji, mak beli. Ataupun nanti abah datang. Dia tak dengar. Dia pujuk dengan nama Omar. Budak dia tengah menangis ni. Wah! Menangis. Tak keluar jadinya. Dia sebut nama Omar. Dia kata pada, shh. Nak. Diam nak. Budak dia tengah menangis. Nak. Diam nak. Omar telah datang.
Dengar nama Omar senyap. Omar ni berani ditakuti oleh kawan dan lawan. Adik, cerita kita ni pasal Omar kan? Anda nak bagi tahu apa dia ni? Ustaz dia cerita pasal beraninya Omar ni, kaitan dengan pelajaran kita ni benda. Ha? Pandai isteri. Siapa sebut isteri tadi? Nah, bagus. Tok Imam. Mudi. Budak ni kubar semua. Isteri tu datangnya naklah bagi nasihat. Sebab Omar ni hebat lah kalau kiranya kan. Kira lebih daripada kawan dan lawan semua takut. Jadi nak nasihat lah. Nampak petua. Dan Omar ni berani. Omar ni gagah perkasa. Bahkan Nabi kata kalau ada Nabi sesudah daripada aku, Omar lah orangnya. Naklah minta petua sikit. Dia pergi-pergi tengok. Nak bagi nasihat. Omar ni nak bagi nasihat apa dia? Supaya isteri tadi dengar cakap. Namun nak tahu cerita yang berlaku. Dia pergi tengok-tengok. Omar pun diletih oleh bini dia. Baru bunyi. Tadi tak bunyi ke? Tak bunyi dari tadi. Abang Khairil boykot ke? Tadi macam tak dengar. Okey, tak apalah. Mungkin teknikal dia pandai lah setting kat sana. Ni baru dengar kan? Macam tepuk juga. Suka. Tapi tak apa lah. Bukan salah ibu mengandung. Salah bendahari yang senyap. Ustaz tak dengar Ustaz. Dengar kan? Daripada tadi tak dengar. Cerita ni apa dia? Omar sendiri pun diletir oleh isterinya. Jadi orang tu pergi tengok. Kalau Omar sendiri kena letir, aku siapa sangat. Dia pun turn back balik. Nak bagi tahu sifat meletir ni sifat dia. Biarkanlah dia. Layan je dia. Kalau abang tak nak dia berletir, senang je bang. Abang bagi segala-gala dia nak. Dia nak pembantu, dia nak bebek, dia nak pengawal, dia nak tukar kebun kan. Dia nak duit, bagi semua sekali. Tak berletir dia. Dia berletir tu sebab semua dia kena buat. Daripada A sampai Z. 33 tugas. Kita 3 je tugas. Anak cikgu ni 3 tugas. Membaca, mengira, mengeja. Mengajar budak kemahiran, membaca, mengira, mengeja. Dia 33 plus 1. Apa dia? Kalau kain, membasuh kain. Lepas tu, lepas basuh. Jemur kain. Lepas jemur, angkat kain. Ani angkat kain. Hujan dah turun. Pendekar mustah pun dijemur dah. Lepas angkat kain, lipat kain, gosok kain dah 5. Kalau ikan, membeli ikan, menyiap ikan, menggoreng ikan. Goreng bukan semata-mata goreng. Lepas tu menghidang ikan. Lepas tu pinggang pula. Membasuh pinggang, mengelak pinggang, menyusun pinggang. Banyak M. Dia kena buat semua sekali. Dah kita relax aja. Cuba dia buat kerja. Dia insya-Allah tak banyak bebelan. Selain daripada M yang keempat ni berdahari, dia panggil 33 plus 1 kan. M yang keempat 1 tu ialah membebel. Sekian, terima kasih. Jadi ada ni cerita ni. Cerita ni adik Aiman. Lepas daripada taat pada suami secara benar, ialah yang keempat tadi apa dia, Man? Hendaklah menjaga kehormatan diri dan juga aurat dia. Nabi sebut dalam hadis ni. Masuklah dia dalam syurga, mana-mana pintu syurga ni kira mau, jaga semayang, jaga puasa, taat pada suami secara benar. Lepas itu jaga kehormatan diri, termasuk pergaulan ketika pergi ke pejabat, termasuk aurat dia. Ustaz akan sambung, iaitulah berkaitan dengan sifat-sifat isteri yang solehah. Selain daripada ni, Ustaz akan top up, iaitulah cara lain yang tak ada dalam kitab. Bagaimana untuk mengendurkan sedikit isteri kita ini, termasuk kita sendiri yang tak ada dalam kitab. Teknik untuk menjadikan rumah kita sakinah. Apa dia? Rumah kita sakinah, tenang. Bagaimana suami boleh jadi magnet untuk menarik kasih sayang Allah. Isteri boleh menjadi magnet untuk menarik cinta Allah dalam rumah tangga. Supaya rumah kita tidak hot sangat. Nah, kalau nak tahu bagaimana petua, skill, langkah-langkah untuk menjadikan rumah kita sakinah, ada beberapa yang diajar ikut cara Islam. InsyaAllah anak kupas bulan depan. Aku lukali hazard. Astaghfirullahaladzim li walakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.